Dapat berapa? 1/8. Tak, kita habis yang ni. Yang ni tadi berapa? 1 0.5. point. Okey, jadi 1 tambah dengan 0.5 tu 1.5 kan? 18 bagi 1.5, last kali dapat berapa? 1.8. 1.8. 9/5. 12. Betul kan? Asal cikgu cari buku jawapan cikgu. Okay. Amir, Hakim dapat lain ke? Oh, picit kalkulator ke? Eh. Tak? 18. 18 bagi dengan 1.5. 12. 12. 12. Ui. Dapat 12 patutnya. Ayo. Tak kalkulator elok-elok. Okay, next question. B tu. Yang ni pun janjang geometri juga 0.24, 0.0024, 0.0024. Jadi A dia 0.24 dengan R dia berapa? 0.0024 bagi 0.24. Itu. 0.01 kan? Alright, masukkan formula berapa dapat nilai S infinity dia? Senang lah. 0.24 bahagi 1 tolak 0.01. 0.24. 0.24. 0.24. Okay, betul. Lupa cikgu nak ambil buku jawapan je. Dapat 24 tu berulang-ulang ke? 24 dapat. Ya. 24. Ya. 0.24, 24, 24. Ya. Oh, dapat nombor dia balik lah. Ambil tu. Okay, betul lah tu. Alright, lepas tu yang ni pula C. Syahan. Check A dengan R dulu lah. Satu per 8 bahagi dengan 1/2. Satu per 4. 2/3. S infinity sama dengan 1/2 bahagi dengan 1 tolak 1/4 lah. Situ formula dia. Okay. Dapat apa tadi? 2/3. 2/3. Alright, kalau senang habis kan lagi 2 biji ni. Ni dapat pecahan. Dapat apa? 64/45. 64.6 berapa? 64.8 ataupun Ya. 64/45, betul? 64/45, 64/8. Yang last tu? Nota 8. Tak. 18 lah. 18. Betul. 18. Okay. Jadi dah pandai dah guna formula.
Dia senang yang ni sebab yang ni latih kamu je kan. Cuma bila dalam exam nanti mungkin kamu kena tengok situasi tu yang mana yang kamu rasa dia hasil tambah hingga ketaktinggaan tu. Kena ikut syarat tu lah, R dia mesti kurang daripada 1 tu. Okay, jadi sebab soalan yang ni senang, cikgu skip. Sebab senang. Kalau kamu nak buat, kamu boleh buat sendiri. Yang tu kita buat yang bawah. Tu ada ni mau bangun. Okay. Okay, jadi yang ni dia selalu tanya exam dan mungkin kamu pening juga. Ni nombor berulang macam yang kamu tengok contoh kat atas tadi tu kan. Kalau dia bobol dot kat atas nombor dia, maknanya nombor tu repetition. Maknanya 0.45 dot ni maknanya nombor tu 0.45 sampai infinity. Yang ni ada kan nombor kamu jumpa kat kalkulator kamu macam 0.3333 semua tu kan. Jadi ini contoh nombor dia. Ini pun sama. Diam lah. Right. Jadi ini maknanya nombor yang repeat tu 126 ni kan. Maknanya nombor tu 0.126 sampai infinity. Nombor dia kalkulator tu akan keluar 126 tu sampai hujung skrin tu. Alright. Jadi kalau kata dia nombor yang berulang macam ni, kita boleh pecahkan dia kepada satu janjang geometri. Betul lah, janjang geometri kan. Kamu tengok kalau 0.45 ni kita boleh pecah dia. Dia jadi 0.45 tambah 0.045. Jadi pola dia tu lah 0.45, 0.045. Dia jadi satu pola janjang geometri. Faham tak? Jadi yang ni pun sama. Yang ni pun sama. Jadi kalau dia pola janjang geometri, soalan dia nampak tak? Dia suruh tukarkan daripada ungkapan 45 ni jadi satu nombor pecahan. Dia tak nak kamu picit kalkulator kamu untuk dapat pecahan ni lah maksudnya. Kamu kena guna kaedah S infinity ni untuk dapat pecahan ni, faham? Kalau kata soalan macam ni, patut kamu terus type kalkulator, keluar jawapan ni. Dia tak terimalah jawapan kamu sebab kamu tak tunjuk jalan kerja ni. Faham tak? Faham tak? Kamu boleh kalkulator nombor ni. Aku rasa kalau kamu type 45 tu banyak kali, mungkin dia keluar sebagai pecahan. Kamu boleh guna untuk check lah. Tapi yang ni cara dia. Jadi bila kata dia satu janjang geometri, dengan nampak tak nombor dia makin berkurang kan? Maknanya kita boleh guna formula S infinity ni untuk cari dia punya pecahan dia. Faham? Jadi kita, yang ni satu kaedah lah agaknya orang dulu-dulu. Kalau equation tu macam ni cara dia yang dia ada untuk tukar jadi pecahan. Jadi kita pun kena buat benda yang sama lah. Kita try nombor yang 0.126 ni. Berapa pola dia? Dia 0.126. Lepas tu next number dia apa? 0.000 kan? 0.126. Ada 2 biji dah lah sebab kita nak cari kita punya R kita kan. Kita nak isi dalam formula S infinity. S infinity ni A over 1 tolak R kan. Jadi yang ni nombor yang repeat. Kamu kena ambil nombor yang repeat je. Kalau kata macam saat lagi kita tengok 1.63 ni, yang repeat tu 63. Jadi 1 ni kita kena asingkan. Okay, jadi yang ni A dia 0.126 kan. R dia berapa? R dia kamu ambil 0.00126 tu bahagi dengan 0.126 dapat berapa? 1 per 100. Berat 10. 1 per 100 tu 0.01 kan? Tak? 0.01. Tak ni? Ini masuk dalam formula S infinity. Ingatlah ni cara nak tukarkan perpuluhan berulang kepada pecahan dengan sebutan terendah. Alright. Jadi S infinity tu kita masukkan A dia 0.126 per dengan 1 tolak dengan 0.01. Macam tu. Jadi kita selesaikan yang bawah ni kita dapat apa? 1 tolak 0.01 tu. Dia jadi nombor yang macam kat sebelah ni. Faham? Kamu dapat apa ni? Sama lah kan ni kan? 0.99 tu. Okay. Jadi yang ni kamu boleh tekan kalkulator kamu sebab nombor ni dia akan jadi pecahan terendah kamu. Boleh je tak tekan. Dulu kamu belajar kalau tak tekan kita kena ubah ni kan. 45 bagi 99. Lepas tu kamu buat apa? Kita boleh picit kalkulator dah waktu keadaan ni. Yang penting kamu tunjuk jalan kerja ni. Faham tak? Jadi soalan ni dia akan tulis macam ni je. Dia tak ada clue pun yang kamu kena guna kaedah apa. Tapi inilah kaedah dia no.
Berapa pecahan dia? 0 point tu? 7.55. 7.55. 7/55. Okey. Alright. Jadi kalau kamu faham, kamu cuba yang ni. Yang ni kita tengok dulu dia punya pola dia macam mana. Yang repeat tu 1 dengan 5 ni je kan. Jadi kamu kena asingkan 0.2 ni. 0.2 ni dia tambah dengan 0.015 yang repeat ni. Macam tu. Jadi yang ni yang bentuk pola kamu. Jadi kalau dia repeat dia 0.15, yang next number dia 0.001515 kan. 0.0 berapa kosong ada? 0.0015 kan? Dan seterusnya. Jadi yang ni A kamu. Yang ni kamu punya nak cari R dia, jadi kamu ambil yang ni bagi yang ni. Lepas tu last kali nanti kamu kena tambahkan kot dengan 0.2 ni. Yang ni tak ada problem kot. 0.2 ni 2/10 kan. Yang ni senang. Yang ni yang kamu kena tahu pecahan dia apa. Ini 2/10. Yang ni kita masuk dalam formula S infinity kita. 0.015 per dengan berapa R dia ni? R. 901. 0 point? Ada berapa kosong? Dapat 1/1000. 1/1000. Ada 3 kosong lah. 1/5. 1/1000 ke 1/100? Saya dapat 1/100. 1/100 ke 1/1000? 1/100 kan? Start semula. 0.00015. Jadi kalau Satu kali silap. 0.001. Abuh ya. Okey, jadi kamu selesaikan belah sini. Lepas tu kamu campur belah sini. Tak, cikgu nak ambil buku jawapan cikgu. Di mana tak? Ni. Ni buat. Aduh. Kerja ni. Tengah ringan. Orang manggil tidur. Ada. Dia buat ada aja. Bulan puasa Hello. ada je projek. Zaman buka lagu sama dia. Ada Jangan je. go pola. Aku lupa tutup lah. Lupa tu ingat saja buka. Aku buat habis main game lah. Buka kelas mah lupa tutup. Dah lagu K-pop lah. Saya Itu pelik ada orang Bro. buat. Fimran. Suka soal Fimran. Ni India mana? Okay, kita tidur. Dari marin. Serius. Tu dia. Dah kira dah. Dah ya. Dah dapat apa? Dapat 17/330. 71. 71 kan? 17. Yang ni Silap. tak pun mudah lagi. Yang ni 1/5. Yang ni dapat berapa? 1/66 lah. Kamu dapat ini. Ya. Lepas tu kamu settlekan dia jadi 7/1/330. Okay. Okay, buat yang last ni. Cikgu tak tolong. Beritahu cikgu berapa pecahan dia. Satu pun 6 ke? 1/6. 6. Tak lah.
Kamu asingkan satu tu. Satu tu kena letak asingkan. Jadi yang repeat tu 0.63 tu. Satu tambah 0.63. A dia berapa? 3. A dia 1. Bukan. A dia start daripada pola kita yang repeat ni. Yang ni tak termasuk. 0.63. 0.63 kan? 0.63 0.63 tu. Yes. A dia. R dia 0.0063 bahagi dengan 0.63 kan? R dia dapat berapa? 0.1. 0.1. 0.1. 0.01. Ya. 0.01 ada 2 kosong. Okey, masukkan Pak, dalam 1.64 ke? Apa? 1.64. Apa jawapan akhir dia? Ah, Pecahan. Kita ada pecahan. Oh, pecahan. 18 per 11. 18 per 11. Dia nak pecahan kan tadi? Kamu kena kita pecahan lah. Jangan tulis jawapan 80-an. Ni Ungkapkan dalam sebutan pecahan dalam sebutan terendah. Okey. Habis dah soalan dah. Okey, sikit lagi ada 2 biji lagi. Okey, D dengan E tu. Yang ni pun sama, 0.5 tu tak termasuk dalam pola kamu sebab yang repeat tu 66 tu. Kamu asingkan dia keluar. Jadi dia punya pola tu 0.066 campur 0.00066 campur. Ingatlah sebab yang repeat tu 6 ni 2 kali. Jadi pola dia tu 0.066. Dia ada kena ada 26. Dia bukan sebiji 6 saja, dia ada 26. Sebab tu kamu punya pola tu 0.066, lepas tu next number dia 0.00066. dapat 17 per 30 ke? Betul, dapat 17 per 30. Mari siap dalam S infinity ni. S infinity sama dengan 0.066 per dengan 1 tolak. R dia dapat berapa? 0.01. 0.01. Lepas tu kamu kena tambahkan dengan 1 per 2. Yang ni 0.5 ni. Dapat nak? Okay. Ni dah dapat buat E plus 143 per 90. Okay, selesai dah. Online selesai dah? Belum. Selesai kan? Ada ni yang baru bangun? Ya, Ustaz. Jadi yang ni 1.5 tambah dengan 0.088 kan? 8888. Jadi 2 nombor yang repeat. Jadi pola dia 0.088
Tu next number dia 0.00088. Macam tu. Cikgu rasa nak habis dah, latihan tinggal sikit lagi. Ayo. Berapa tadi pecahan dia? Oh Satu. tu. Tu 143/90. Kalau yang soalan SPM ni kan, kita nak habis dah topik ni kan. Kalau soalan SPM tu cikgu bagi kamu dulu, kamu buat dulu boleh ke? Boleh tak? Cikgu bagi kamu Soalan dulu, kamu SPM buat dulu. Nanti kita bincang lepas tu. Sebab mungkin ada yang senang, ada yang susah kan. Kalau kita buat semua dalam tu mungkin tak cukup masa lah. Boleh? Banyak ke? Banyak tak dalam 2 page? Ui. Bunyi je banyak. Ada berapa je soalan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allahu Akbar. Ada 10 soalan paper 1, ada 4 biji paper 2. Ada dua-dua format. Mendak. Ni pun sikit je kita tukar buku. Kalau tidak ada 4 muka surat dia punya soalan SPM. Oi. Oh. Kamu buat dulu Cikgu, sekolah dia nak buka ni. tak tahu lagi. Sebab sekolah mungkin lambat sikit, kerja mungkin start awal lagi. Sekolah susah sikit nak buka. Kita target Benar. sekolah buka paling cepat paling cepat lepas raya. Ya, lepas raya. Lepas raya. Tu pun tak tahu lagi kamu boleh macam yang duduk luar Perlis tu kan, tak tahu kamu boleh masuk. Tak tahu Oh, kamu kira boleh budak Perlis dulu lah kena balik materi. Tak tahu mungkin Oi, dia ni nak apa? utamakan Oi. formal dulu. Saya ada kat materi dah. Ya, Ha. Amin materi lah. Saya awal. Sebab sekolah asrama ni susah sikit kan. Cikgu tak sure. Mungkin dia buka sekolah harian dulu. Tak tahulah. Nasi. Kamu kena tukar sekolah ke? Tak tahu. Ish. Tak syar, tak Amin syar. pindah main duduk Kedah. Tak apa, kita belajar je dulu. Nanti cikgu rasa bila dekat raya nanti cikgu bagi kamu off sikit. Kita cuti hari raya. Berapa Raya kalau dah ikut on. kamu punya kalender tu 22 hari bulan tu cuti pertengahan tahun tu tak? Maknanya patutnya masa tu kamu dah habis exam kamu pertengahan tahun tu. Betul lah. 22 hari bulan Exam yo. Mei. Patutnya kamu Kita dah exam. exam pertengahan. Patutnya 1 Mei. Semalam lah. Semalam. Oh. Isnin ni kan. Isnin ni patutnya kamu exam lah tu. Kamu exam tengah tahun. Wah. Lepas tu dia habis 22 hari bulan. Maknanya masa tu baru kamu start cuti pertengahan tahun kamu tu. Nanti kita pun boleh cuti juga daripada kelas waktu tu. Yeah. Okay, kita cuti sekejap bagi kamu rehat. Tapi memang kita cikgu bagi tahu soalan SPM tu kamu kena try buat. Kalau tak habis pun tak apalah. Padam balik siapa conteng ni. Hey. Hei, nakal. Rahman. Ni. Zaman. Rahman. Okay, mari kita jawab soalan. Cikgu rasa ini pun soalan masalah juga kan. Diberi bahawa 3 M N 192. Kalau dia tulis macam tu, yang tu pola kamu lah. Ialah 4 sebutan berturutan. Berturutan pertama bagi satu janjian geometri. Sama kita bukan dia conteng. Dia tak apa. Cari nilai M dan N. Okay. Jadi yang ni soalan macam kira ulang kaji jugalah kan. Kamu kena tengok
pola dia cari nilai M dan N. Lepas tu kita buat nombor 1 dulu. Apa idea dia? Macam nak cari M dan N? Ni semua jantan geometri ni. 3 M N 1/2. Rasa tak susah kot. Dia bagi kamu A. Yang ni sebutan keempat kan? Bagi kamu sebutan keempat. Lepas tu dia suruh cari M dengan N ni. Kalau kamu nak cari M dengan N, kamu kena cari R dia kan? Jadi kalau kita pakai formula R, cikgu rasa tak boleh macam 1/2 bagi N sama dengan M bagi 3. Banyak sangat maklumat yang kamu tak ada kan? Jadi cuba kita guna formula T dulu. T4. Ni T4 kan? Ni T1. Ni boleh lah sebab kamu dah ada A. Formula Tn kamu tadi apa? A R kuasa N tolak 1. Jadi kita masukkan dalam formula ni. Kita boleh dapat R, cikgu asal. Cuba kamu buat. 1/2 lah. 1/2. 1/2 sama dengan 3 darab R. R kuasa berapa? R kuasa 3. 3. Tolak 1. Okay. Boleh lah. Memang boleh lah dapat R dia. Dah dapat R. Okey lah, senang. Kamu boleh terus cari M dengan N tu. 1/2 tu bagi dulu dengan 3. Lepas tu punca kuasa 3. Dapat nombor comel. Dapat apa? 4. Okay. 4. Jadi kalau soalan masalah macam ni, kamu fikirlah macam mana nak selesaikan masalah dia. Guna je lah apa-apa cara yang boleh. Kalau buku cikgu ni dia pakai kaedah lain sikit. Kenapa tak dia pakai susah-susah, dia bagi T2 sama dengan S2 tolak S1. Buat susah-susah je kan. Okay, jadi nombor 2 ni, cari hasil tambah 7 sebutan pertama. Yang ni senang kan, dia nak apa? Formula apa? Hasil tambah pakai formula S. Jadi dia nak S7. S7. Cari kan berapa S7? Masuk dalam formula dia. Oh, tak cari lagi kan dengan N ni. Nampak. Lupa. N 12. Okay kan? 3 4. darab 4 dapat M kan? Jadi M sama dengan apa? 12. Alright. Lepas tu N tu darab lagi. Maknanya M ni darabkan dengan 4 lagi. 12 darab 4 dapat? 48. 48. Alright. Okay, selesai. Okay, S7. Dia lah S7 dah 16,383. 16,000. Oh, ya. S7 dia 16,383, betul? Jadi yang ni formula dia apa? 3 darab dengan 4 kuasa 7 tolak 1 per dengan 4 tolak 1. Okey. Dapat lah. Jadi jawapan dia 16,383. Okey, nombor 3 ni dia suruh cari apa? 3 sebutan berterutan yang berjumlah 16,128. Macam nak buat? Yang ni kamu kena buat equation sikit. Kita tak tahu ni sebutan ke berapa kan. Yang hasil dia jadi 16,128 ni kan dia boleh jadi sebutan ke berapa-berapa kan.
Jadi Yes. katakan sebutan yang kamu tak tahu tu sebagai X. Boleh? Jadi kalau kita tulis di dalam bentuk pola, kata dia berturutan, jadi kata start dengan X, next number dia jadi X darab dengan R kita kan. Jadi R kita 4. Jadi next number dia jadi apa? 4X. Okay. Jadi yang nombor seterusnya jadi apa? 16. 16X. X. Jadi sebab kita tak tahu 3 sebutan tu yang mana, kita tulis dalam sebutan X dulu. Jadi X tambah dengan 4X tambah dengan 16X sama dengan 16,128. Jadi kalau kamu selesai ni, kamu dapat nilai X tu, kamu dapatlah sebutan sebutan ke berapa tu. Cuba kamu kira kan, berapa dapat X? Tujuh, enam, lapan. Ni maknanya tak tahu, dia tak kisah pun T ke berapa kan. Jadi TX ni 768. Jadi yang ni soalan dia nak 3 sebutan berturutan tu kan. Jadi nak dapat next number dia yang 4X ni lah. Jadi 4X ni berapa? 768 tu kena darab 4. Tiga 3072. 3072. Oh, Ilyas. Nak habis dah. Okay, last kali satu lagi nombor. 12,288. Alright. Faham kan? Tapi yang ni sebab cikgu shortcut yang kamu, kalau kata kita fikir sendiri mungkin lama sikit lah. Kita nak fikir macam mana kita nak dapat 3 sebutan berturutan yang hasil tambah dia 16,128. Kita pakai kaedah algebra je. Habis dah ke soalan cikgu? Ada Habis. sikit. Soalan pasal duit. Alright. Sabar. Okay. Harga sebuah kereta baru ialah 80,000. Diberi bahawa harga kereta itu menyusut dengan kadar malar 5% tiap-tiap tahun. Okay. Hitung bilangan tahun minimum yang diperlukan untuk harga kereta jatuh kurang daripada 45,500. Yang ni macam dah dekat soalan SPM dah, rupa dia macam kurang macam ni lah. Jadi kalau kata soalan tu, yang ni at least kamu tahulah. Yang ni janjang geometri sebab dia dah bagi pakai formula ni kan. Tapi kalau kata soalan janjang ni, kamu kena first kali kamu kena cam. Soalan ni janjang geometri ke janjang aritmetik. Jadi kalau kata dia berkurang dengan 1%, kamu kena darab kan. Jadi memang di janjang geometri lah. Alright, jadi starting price dia 80,000. Lepas tu kereta tu berkurang 5% tiap-tiap tahun. Jadi kalau dikurang 5%, maknanya nilai kedua ni 95% lah daripada nilai asal kan. Betul? Cuba kamu lengkapkan sikit pola cikgu ni, berapa dia punya nilai dia. Jadi yang ni rate dia berkurang. Jadi kamu nak dapat next number dia, kamu terus darab dengan 95%. Betul? Kamu dapat terus, tak tolak. 76,000. Okay. Satu lagi nombor. 72. 72,000. Okay, jadi yang ni kita dah cam dah, ini pola dia. Jadi kalau kata pola kita macam ni dan kita darab 95, kamu darab 95, 0.95 kan, nak dapat next number dia, maknanya R kamu berapa? R berapa? Tu 72,200 ibu. Yang ni ya? Ni ya? Okay, cikgu fixkan. Jadi R kamu berapa kalau kata next number tu kamu darab dengan 95% tu? 0.95. Jadi yang ni kena betul-betul lah. Jadi R dia bukan 5 ni tapi 0.95, sebab bila kita ambil peratus, kalau dikurang 5% maknanya harga dia tu tinggal 95%. 90% ni per 100 maknanya dia 0.95. Jadi dia tanya kamu hitung bilangan tahun minimum. Jadi yang ni harga tiap-tiap tahun berubah kan, betul? Yang ni tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dia. Dan seterusnya dia kata bilangan minimum tahun diperlukan untuk harga kereta jatuh
kurang daripada 45. Yang ni kita nak pakai equation, kita nak pakai T lah. Ini dia dah bagi T kan. Jadi kita nak tahu N bila yang harga dia jadi kurang daripada 45,000. Okay. Jadi yang tu problem yang kita kena solve. Masukkan je dalam formula. Cuba kamu tengok berapa kamu dapat nilai N dia. Tinggal 3 minit lah. Kamu kena selesai cepat sikit. Jadi Tn sama dengan AR N tolak 1 kan. Jadi A kamu berapa? 80. 80,000. Darab dengan R 0.95. Kuasa N tolak 1 kan. Jadi ni tak tahu, jadi ni kena tinggal dia sebagai N tolak 1 lah. Kurang, lebih besar daripada, kurang daripada 45,000. Okay. Selesai kan? Pindahkan 80,000 ni dulu pergi sana. Yang ni cikgu kena bagi kamu satu tips baru untuk log. 80,000 bahagi dengan 45,000 dapat berapa? 1,7. Berapa? 0.5625. 0.5625. Betul? Tadi kamu letak dalam pecahan lah. Elok dalam perpuluhan lah sebab kita nak log N dia. Jadi bila kita log ni, kita dah boleh log kan? Kita log kiri dan kanan. Jadi bila kita log yang turun tu N tolak 1 lah, dalam kurungan N tolak 1. Log 0.95 kurang daripada log 0.5625. Okey, satu cikgu nak ingatkan kamu, kalau kamu nampak log tu kurang daripada 1, log tu dapat jawapan negatif. Betul tak? Kalau kamu tak log 0.95 kamu dapat nilai negatif. Jadi kalau negatif, bila kamu pindah dia pergi belah kanan ni, simbol ketaksamaan kamu akan ubah arah. Faham tak? Jadi bila kamu pindahkan log 0.95 ni, simbol ketaksamaan kamu akan jadi lebih besar. Okay, sebab yang ni nilai dia negatif. Log yang kurang daripada 1 tu negatif. Okay, jadi dia akan tukar arah dia walaupun kamu tak nampak. Sebab kalau kamu picit, yang ni pun kurang daripada 1 kan. Kalau kamu picit dua orang, kamu dapat nilai yang positif. Jadi kamu tak nampak yang kamu sedang pindahkan nombor yang negatif. Jadi kamu kena ingat kalau log tu kurang daripada 1 dia negatif. Dekat belah sini tinggal N tolak 1. Bagikan log 0.5625 tu bagi 0.95. Dapat berapa? 11.21. 11.2. Lepas tu tambahkan dengan 1. 12.21. 12.22. 22. Jadi N kamu dapat berapa? 13. 13. Okay. Jadi masa dah habis dah. Jadi dekat sini saja tinggal less than 1 minute. Jadi cikgu jumpa kamu, cikgu akan uploadkan soalan SPM untuk kamu untuk kamu try . Baik ke? Ya. Okay, jadi cikgu tamatlah kelas sebab dah habis dah. Terima kasih cikgu. Okay.